Video kali ni aku nak cerita pada korang kenapa, ada satu pembongkaran, kenapa kerajaan kita kali ni sangat zalim sangat. Zalim sangat. Lepas ni korang tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, hari ni Jumaat. Okay. So ada beberapa macam mana nak cakap, beberapa video yang aku tengok dekat dalam Facebook, dalam YouTube, orang mempertikaikan kerajaan. Sebenarnya banyaklah semenjak raya ni, hari ni raya kedua, ramai sangat orang marah kerajaan. Tunjuk video mak bapak nangis, tunjuk cerita macam mana tak dapat balik kan, pekerja-pekerja yang menangis tak boleh balik raya. Jadi memang kerajaan ni kita rasa memang zalim lah. Tapi aku sebelum ni aku memang aku memang banyak buat video penerangan lah kan. So kali ni aku nak buat penerangan juga, tapi aku nak tunjuk daripada perspektif yang berbeza sikit lah. So jadi bila aku tengok banyak sangat orang yang komplain, orang yang marah kerajaan, dan disebabkan tak dapat beraya kan, dan disebabkan tak dapat beraya, orang rasa sakit hati, orang bengang, sakit jiwa, dan orang mula mempersalahkan lah. Dan aku okey je lagi kan, sebab aku tahulah sentimen orang ramai ni, rakyat ni dia memang macam ni lah. Kita sentiasa takut pada benda yang kita tak tahu. Jadi basically kita banyak benda kita tak tahu, menyebabkan kita marah. Kita marah disebabkan kita tak tahu jadi kita marah. Dan salah kerajaan pula, dia tak mahir menerangkan benda ni. Bagi akulah, sampai sekarang tak mahir lagi menerangkan. Dan sentiasa penerangannya berkecamuk, bercelaru, lain jawatan, lain penerangan, lain cara, lain SOP, pening jadi. Jadi pening, jadi huru-hara. Okay. Tapi tolonglah faham, itu cerita lain. Tolong faham, itu cerita lain. Kita tak boleh nak campur aduk semua cerita satu tempat. Kita tak boleh nak campur aduk cerita semua benda satu benda, satu cerita, tak boleh. Kita kena asingkan. Kalau kita asingkan baru kita faham apa yang berlaku, kenapa benda ni berlaku, dan sebagainya. Jadi benda yang aku nak teruskan dalam video ni, aku nak terangkan kepada korang ialah supaya korang dapat faham kan. Mungkin korang tak faham sepenuhnya lagi, so aku cuba terangkan sedikit mengikut kefahaman aku. Aku ni bukan orang pakar. Aku tak pandai sangat, aku tak faham sangat kan. Aku bukan doktor, aku bukan orang politik, aku bukan orang yang faham pasal meskom ke apa. Aku tak faham. Aku satu orang biasa yang suka buat video macam ni, dan mengikut kefahaman aku ialah benda macam ni. Dan aku nak share dengan korang, aku nak share supaya mungkin dengan kefahaman yang sama ni kita boleh hidup dengan lebih gembira, dengan lebih tenang lagi. Jadi tajuk dia, kenapa kerajaan zalim sangat. Ini ialah suara ataupun percakapan orang ramai sekarang ni, mengikut sentimen yang ada pada hari raya kedua ni kan. Hari pertama, hari kedua ni orang memang maki hamun. Dan aku sangat tersentuh bila Kanda Yusof Azmi sendiri yang mempersoalkan benda ni. Jadi aku rasa macam tak sepatutnya, bagi aku lah, tak sepatutnya Kanda Yusof Azmi ni dia tanya soalan macam ni lah kan. Sebab dia seolah-olahnya dia tak faham lah kan. Seolah-olah dia tak faham, seolah-olah mungkin dia faham, tapi Allahualam lah. Mungkin benda aku cakap ni boleh membantu memahamkan lagi, menerangkan lagi. Dan pada satu orang yang sangat berpengaruh macam Kanda Yusof Azmi ni, seeloknya dia dapat maklumat yang tepat supaya dia dapat menyebarkan benda dengan lebih baik lah pada orang ramai, pada follower dia. Dan orang-orang yang keliling dia sebenarnya yang menasihati dia, yang memberitahu dia dan sebagainya. Orang-orang yang keliling dia ni kena bijak lah. Kena orang yang bijak, dan kena orang yang berani cakap. Kalau benda dia cakap salah tu, kena cakap salah. Jangan takut dekat dia nak. Sebab apa? Bila kau takut nak cakap dia salah, dia akan buat salah dan dia akan jadi malu. Dia akan memalukan diri dia sendiri. Dan bila orang yang kita sanjung, orang yang kita letak sebagai pengharapan kita, memalukan diri dia sendiri dengan maklumat yang tak betul, kita jadi rendah lah. Kita jadi rendah kan. Okay. So
Ini yang aku nak kongsikan lah kan. Jadi bermula dengan fakta. Kita kena faham satu fakta. Mengikut data MySejahtera, ni aku ambil dan aku buat beberapa search dekat dalam harian Metro lah, berita harian lah sebagainya. So ini ringkasan-ringkasan maklumat yang aku kumpul dan aku nak letak dalam ni lah. Jadi mengikut sumber dalam internet, berita-berita semua, aku jumpa ada 24.3 juta rakyat Malaysia atas 18 tahun yang berumur atas 18 tahun. Maksudnya ini ialah golongan yang layak divaksinasi, yang layak diberikan vaksin. 24.3 juta 24 juta lah rakyat atas 18 tahun. Tapi daripada 24 juta tu, hanya 7 juta saja mendaftar. Ada 7 juta saja daripada 24 juta, ada 7 juta saja yang mendaftar dalam MySejahtera untuk divaksinasi. So ingat tak nombor? Nampak tak perbezaan jarak nombor ni? 24 juta, 7 juta. Kan? Dan daripada 7 juta yang mendaftar tu, hanya 550,000 saja yang telah melengkapkan dos. Yang telah melengkapkan dos vaksin. Kan kita ni ambil vaksin AstraZeneca tu kan, yang kena 2 dos kan. Kenapa kena 2 dos tu pun kau kena faham juga. Apa jenis dia? Kenapa kerajaan pilih vaksin ni untuk diberikan kepada rakyat? Kena faham sebenarnya. Dan benda tu ada dekat dalam internet untuk kita fahami kan, macam mana dia berfungsi, macam mana kenapa kena ada 2 dos dan sebagainya. Ini kena faham. Bila kita faham semua benda ni, baru kita tahu kenapa dan mengapa. Okay? Jadi daripada 7 juta, daripada 24 juta, 7 juta je daftar. Mana lagi balance? Mana lagi balance ni? Kan? Yang tu tak daftar ke? Kenapa tak daftar? Takut ke? Kan? Aku daftar dah. Kan? Jadi daripada 7 juta tu baru 550,000 saja. Ini daripada sumber mana tadi aku tengok surat khabar. Setakat, tak silap aku, setakat April ke Mac. Hanya 550,000 saja yang melengkapkan dos. Mungkin pada hari ini telah lebih ramai lagi lah nombor yang telah melengkapkan dos. Tapi sekiranya kita cakap lah 1 juta telah lengkapkan dos pada hari ini, pada hari raya kedua ni, telah 1 juta orang telah melengkapkan 2 suntikan dos vaksin. Itu masih lagi kecil sangat lagi berbanding daripada 24 juta yang layak tadilah kan. Baru 1 juta. Maksudnya ada lagi 23 juta lagi yang belum divaksin. Okay? Ada lagi 23 juta. Kalaulah pada hari ini 1 juta yang telah divaksin lengkap 2 dos, maknanya ada lagi 23 juta lagi yang belum divaksin. Jadi ini nombor, fakta bernombor. Kita bukan cakap main rasa. Dan aku sangat yakin kerajaan dia tak cakap main rasa. Dia memang tengok data, dia tengok nombor, dia tengok peningkatan kes, dia tengok jumlah, umur dan sebagainya. Banyak benda aspek yang dia perlu tengok untuk dia buat keputusan satu benda. Okey. Seterusnya, baru-baru ni, Mei 2 kan? Mei 2, tiba-tiba DG Nur Hisham keluar status dekat Twitter. Sharing our critically ill COVID-19 patient in Sungai Buloh Hospital ICU. We are almost running out of beds. Please stay healthy and stay safe. Okay, jadi DG ni kan, sebagai kita punya ketua bahagian kesihatan ni, dia bagi tahu ada lebih kurang 6 hospital dah yang dah lebih daripada 70% kapasiti. Okay, kau kena faham kenapa sangat penting kapasiti ni. Kapasiti kenapa membimbangkan? Okey. Sekiranya, bayangkanlah satu hospital tu ada 10 katil. 10 katil. Sekiranya 10 katil untuk COVID ni, kan, hanya 2 saja dipakai kan. Orang masuk, 1 orang masuk, 2 orang masuk, 3 orang masuk, pada waktu orang ketiga masuk tu, orang pertama dah sembuh, dia keluar. Kan. Jadi ada 2 balik kan. Jadi dia bersilih ganti, masuk keluar, sembuh, 3 katil. Jadi sebenarnya ada 10 katil tapi 3 je pakai, ada lagi 7 lagi tak pakai. So itu keadaan dia okey. Maksudnya 30% je jangan digunakan lah, kemudahan yang digunakan.
Jadi limit hospital itu ialah 10 katil. Okay, limit hospital itu ialah 10 katil. Jadi sekarang ni DG cakap dalam berita ni, dia kata ada 6 hospital sudah lebih daripada 70% kapasiti. Maksudnya ada lagi 3 katil saja lagi. Ini sebagai contoh, sebenarnya katil tu banyak lagi, bukan satu hospital ada 10 katil je. Kan ada yang luas sangat kan. Jadi sudah ada 70%, seolah-olahnya contoh ada 7 dah katil dipakai kan, dan ada lagi balance 3. Dan sekiranya katil tu dah sampai 10 penuh, dirisaukan bila datang lagi penambahan baru, pasien baru, dah tak boleh masuk dah. Dah tak ada katil. Ini kerisauan ni, ini masalah dia, inilah benda yang dicanang-canang, yang dicari, diberitahu, sentiasa diberitahu. Tapi aku rasa mungkin bahasa ataupun gaya menyampaikan berita tu pada korang, sebab dia formal, dia kemas, dia dengan cara berlemah lembut. Jadi korang tak nampak dia punya emotional, dia punya intensity berita yang disampaikan oleh PM, oleh DJ ni, sebab dia orang formal sangat kan. Cuba bayangkan kalau dia cakap dalam bentuk emotional kan. Mungkin dia cakap, korang tahu tak, katil ada tinggal 3 je lagi, korang tahu tak? Korang kalau degil sangat pergi jalan merata-rata, nanti katil ni penuh 3, tak ada orang boleh masuk dah. Macam tu kalau dia cakap dalam bentuk emosional lah. Sekarang ni dia cakap dalam bentuk apa, lemah lembut. Jadi korang tengok pengumuman dia pun korang sibuk cek maki hamun je kan. Cek maki hamun je. Jadi tak ada apa, tak ada cek maki hamun, tak ada respect pun, tak baca pun, dan tak dengar pun apa konten yang dia cuba sampaikan kan. Jadi apa yang dia sampaikan sekarang ni dalam Twitter ni, dia kata ada 6 hospital sudah lebih daripada 70% kapasiti. Maksudnya buffer ruang untuk menerima lagi pesakit sudah jadi tinggal lagi makin sikit. Okey. Dan seingat aku dululah, DG pernah cakap, tak laku tahun lepas, dia cakap maksimum Malaysia punya katil boleh terima ialah lebih kurang dalam 8,000 pesakit yang perlu pakai ventilation apa semua tu. Dan sekiranya kita hit 8,000 tu, kita dah pakai full capacity, masa tu kalau ada satu gelombang orang sakit COVID datang nak mendapatkan rawatan, kita dah tak boleh nak rawat mereka. Pada waktu itu, sekiranya kau bayangkan, pada waktu itu sekiranya berlaku keadaan ni, kau nak salahkan apa? Siapakah yang korang akan salahkan? Korang akan salahkan kerajaan ke? Kan? Apa pula alasan yang korang akan salahkan kerajaan? Oh, korang tak efisien, sepatutnya korang boleh buat katil banyak lagi. Macam tu pula kan? Tak ingat ke pada masa yang sama sebelum hari raya ni PKP dilaksanakan? Dilaksanakan, suruh korang apa? Duduk rumah supaya tidak berlaku gelombang yang lebih besar, supaya kita tidak full guna kapasiti hospital ni, dan kita tak dapat satu gelombang pesakit yang teruk seperti berlaku di India. Kau bayangkan tadi nombor, ingat tak nombor tadi daripada 24 juta tu kan, baru ada satu. Ada orang cakap dalam video, dia cakap apa? Oh, Cindy patutnya dah kena vaksin kan, bolehlah rentas negeri ni, dah kena vaksin pun tak boleh rentas negeri juga. Apa cerita? Kau faham ke tak faham sebenarnya vaksin ni macam mana dia punya berfungsi? Aku rasa kau lebih pada tak faham daripada faham kan. Tak tahu pun, tak ambil tahu pun macam mana vaksin ni berfungsi kan. Bila kau orang jadi macam ni, kau orang tak faham, kau orang tak tahu, lepas tu mula kau orang mengacau-kacau, cakap tak apa-apa. Okay. Jadi ada satu video ni lah. Jadi video ni dia ceritakan pasal jenis-jenis vaksin. Kalau aku nak tunjuk dekat sini panjang lah sangat kan. Tapi bagus untuk kita ambil tahu. Kalau korang nak ambil tahu, ada beberapa jenis vaksin COVID yang ada dekat dalam pasaran, dekat dalam dunia ni yang dicipta, dan cara dia berfungsi berbeza. Dan ada satu macam ni yang sekarang ni tengah tunjuk kat sini, whole virus. Maksudnya dia ambil virus tu, dia modify, dia lemahkan, lepas tu dia masukkan virus tu ke dalam badan supaya badan kenal virus tu. Itu satu jenis kan. Ada satu jenis lagi, iaitu dia ubah DNA virus tu, atau dia ambil dia punya
stream dia punya DNA dia, virus tu dia masukkan dalam virus lain, virus yang bukan manusia punya, yang tumpang chimpanzee punya, dia masuk ke dalam tu dan diinjek. Jadi bila badan kenal virus tu, dia akan buat antibody untuk dia. Itu satu jenis lagi. Dan yang kita pakai ni, yang kita diinjek untuk rakyat ni, AstraZeneca ni, dia guna macam ni tau. Dia ambil sebahagian je. Kan kau tengok virus tu kat gambar ni. Kan? Kat gambar ni, virus ni dia ada ni subunit ni. Instead of using the whole virus, another way to treat involves using fragment. Dia ambil kaki dia tu je. Dia punya duri dia je. Dia ambil duri dia ni dan dia orang jadikan, dia masukkan duri ni je dekat dalam badan. Jadi dia tak masukkan seluruh virus tu, dia masukkan duri supaya badan kita, antibody kita kenal, oh ini duri virus. Duri virus. Kan? Jadi bila dia kenal duri tu, dia akan trigger lah immune response, dia akan buat lah antibody untuk lawan ni. Tapi disebabkan dia ni masuk duri saja, jadi dia tak cukup. Kadang-kadang masuk duri saja ni tak menyebabkan badan tu mengeluarkan antibody yang diharapkan. Maka disebabkan itu dia perlu akan booster dose. Dia masukkan satu chemical untuk trigger badan kita supaya anggap memang ini ialah virus sebenar. Walaupun sebenarnya masuk kaki je, masuk duri dia. Jadi inilah dia inilah virus yang vaksin yang digunakan dekat kita. Mungkin kerajaan pilih ini sebab ini yang paling selamat. Ini yang paling selamat. Maksudnya untuk rakyat, untuk rakyat mungkin takut kan. Jadi nak gunakan memang dia gunakan yang paling selamat. Ambil yang bukan seluruh virus, ambil kaki virus dia, masukkan dalam badan kau, kaki tu. Badan dah kenal benda tu kan. Tapi kadang-kadang ada orang yang antibody dia kuat, dia kaki tu masuk pun badan dia tak peduli kan, buat tak tahu je kan. Jadi dia tak develop antibody tu, maka kena bagi second dose. Second dose tu ialah satu chemical untuk boost supaya badan kena, ni dia virus sebenarnya. Jadi bila antibody kita faham, oh sebenarnya ni kaki virus, bila virus sebenar yang masuk dalam badan, dia akan attack. Itu cara kita punya vaksin ni berfungsi. Okay, so itu cara vaksin berfungsi. Okay, jadi bila korang faham vaksin ni berfungsi, aku nak beritahu satu benda. Jangan korang ingat bila vaksin ni, kalau korang tengok video tu sampai habis, atau ada beberapa lagi, banyak lagi video-video penerangan pasal vaksin dekat dalam internet, yang dalam YouTube korang boleh cari. Bila korang faham, korang akan dapat satu conclusion bahawa bila kau kena vaksin, dia menyebabkan badan engkau tidak sakit. Kau faham tak? Badan kau tu tak sakit. Okay? Badan kau jadi tak sakit. So bila badan kau dah ada antibody, bila kau dah kena kan, kau dah kena vaksin tu, badan kau tak sakit. Tapi dia tidak bukanlah bila COVID tu kena dekat kau, COVID tu mati. Tak. Kau masih boleh bawa COVID tu merata-rata tanpa kau kena apa-apa. Sebab apa? Immunity kau dah kuat, badan kau dah strong, badan kau dah ada antibody, dah ada vaksin. Kau dah kena vaksin, badan kau dah tahu, antibody badan kau dah kenal dah virus tu. Jadi virus tu tak dapat menjangkiti kau, ataupun tak dapat menyakitkan kau. Bila dia dah kena, kau dah jangkit, kau dah hidu dia, kau dah masuk dalam badan kau. Tapi disebabkan badan kau dah lawan dia, jadi kau tak sakit. Tapi sebelum tu kau dah ada virus. Kau dah ada virus, kau dah dijangkiti. Dan bila kau dijangkiti, bila kau tak follow SOP, kau merayau merata-rata, tak pakai mask apa semua, orang yang belum divaksin boleh kena COVID. Faham tak? Orang yang belum divaksin boleh kena COVID. Lagi sekali aku ulang. Orang yang sudah divaksin boleh bawa COVID dan jangkiti orang yang belum kena vaksin, dan menyebabkan kadar pesakit COVID meningkat. Okey. Kau dah faham aku cerita semua tu kan, beberapa bahagian tadi. Sekarang ni, sekiranya kerajaan membenarkan rakyat rentas negeri untuk balik raya, sekiranya dibenarkan, dengan adanya varian baru, Afrika Selatan punya virus COVID dekat Kelantan,
Dengan adanya varian baru, varian COVID-19 India dekat dalam Malaysia, korang rasa apabila dibenarkan merentas negeri ni, kan, walaupun ramai yang menyindir cakap, dah berapa ramai dah kena vaksin pun tak boleh kak. Kata penipu hari tu cakap boleh dah kena vaksin boleh rentas negeri. Ni memang penipu punya kerajaan. Kau cakap macam tu kan, kerajaan penipu. Sebab apa? Sebab dah kena vaksin tapi rupanya kena PKP juga, tak boleh cross. Apa ni, penipu. Kau cakap macam ni sebab apa? Sebab kau tak faham. Sekarang ni bila aku dah explain macam ni, kau faham tak? Kalau lah dengan nombor tadi berapa, 24 juta rakyat nak cross, 24 juta rakyat yang dah ambil berapa? Yang dah ambil 2 dos, 1 juta je yang dah ambil 2 dos. Okey. Dan bila raya, kalau kerajaan buka sempadan semua, boleh cross ke hulu kilir, kau rasa penuh tak hospital kita? Lu kau fikir. Baru 1 juta. Lainlah kalau cerita okey. Lainlah kata sudah 22 juta orang rakyat Malaysia telah divaksin. Okey, 22 juta telah divaksin, lagi 2 juta je yang tak divaksin. Okey. So, lepas tu tiba-tiba kerajaan buat PKP tak bagi rentas negeri. Logik lah kau marah, logik lah marah. Faham tak? Dia semua dah hampir 80% dah rakyat divaksin, tiba-tiba kau tak bagi juga cross. Apa cerita kan? Itu logik lah. Tapi ini kau bayangkan, baru 1 juta yang divaksin 2 dos. Ada lagi 23 juta yang tak vaksin lagi. Lepas tu dalam keadaan masa yang sama, AstraZeneca baru yang kita pakai ni, yang kita injek ni, tak berfungsi lagi lawan COVID Afrika Selatan tu. Tak boleh lawan lagi. Sebab Afrika Selatan punya virus COVID ni baru, varian baru. Dan varian tu ada dekat Kelantan. Dan tengah berkembang, tengah merebak dekat Kelantan. Dan kita tahu orang Kelantan semua ni dia orang ni perantau-perantau yang hebat. Dan seluruh Malaysia ada orang Kelantan. Dan bila raya, seluruh orang Kelantan balik kampung. Kau bayangkan kombinasi ni semua. Kan, kombinasi ni semua. Jadi sebenarnya kau nak cakap kerajaan zalim ni, dia benarkan kau untuk cross zalim ke, ataupun dia tak benarkan kau untuk cross, itu zalim? Mana satu yang zalim sebenarnya? Cuba kau fikir-fikir sikit, kan? Aku bagi kefahaman lah. Jadi benda-benda macam ni, memanglah dipertikaikan SOP pasal hospital, kenapa masjid tak boleh masuk, kan? Benda yang sama juga, masalah yang sama juga. Kau guna point yang sama. Point ni vaksinasi belum sempurna, belum cukup lagi. Program vaksinasi negara ni baru 1% atau 2% saja pun baru berlangsung. Belum seluruh lagi rakyat yang dapat, kan? Ataupun mungkin maybe 10% lah maksimum pun yang sedang berlangsung. Bukan semua rakyat yang dapat, kan? Jadi sabar lu. Tak boleh lagi kebetulan kena pada masa raya. Kebetulan kena masa pada raya ni. Bila kena time raya ni, memang orang marah lah. Aku faham kenapa orang marah. Tapi orang kena faham lah kenapa kerajaan buat macam tu. Kenapa keputusan itu dibuat begitu, kan? Memanglah, kalau korang cakap kerajaan menteri punya SOP lah, yang ada menteri yang langgar SOP lah, betul, korang tak salah. Korang tak salah. Ada artis langgar SOP lah, menteri langgar SOP, betul. Itu semua adalah betul dan korang tidak salah untuk marah. Tapi korang tak boleh kapuh dia jadi satu cerita. Itu cara tak cerdik. Jangan kapuh satu cerita. Itu cerita lain, ni cerita lain. Lain-lain cerita, kita treat accordingly, treat lain-lain. Ni cerita pasal menteri ni, lain cerita dia. Pasal cerita artis ni, lain cerita dia. Jangan kau kapuh sekaligus. Bila kau kapuh sekaligus, kau pening. Kau emotional, kau tak faham, kau mula mengacau. Jangan mengacau. Kita cakap guna fakta, kita cakap guna kefahaman. Benda yang kita tak faham, kita dapatkan kefahaman dulu. Tengok video dekat dalam YouTube, ada dekat dalam phone kita buka je, type je. Vaksin AstraZeneca berfungsi bagaimana. Type je, kan? Apa jenis-jenis COVID. Macam-macam ada. So aku nak buat video. Kenapa aku buat video ni? Sebab aku tengok tak ada video penerangan dalam bahasa Melayu, supaya orang senang faham. Jadi aku buatlah satu video, kan. Mungkin dengan video aku ni korang boleh faham. Dan bahasa aku ni lah bahasa macam ni lah. Dan aku sangat-sangat nak elak orang-orang yang kita sanjung. Orang-orang yang kita sanjung, harapan kita ni bercakap benda yang boleh memalukan dia, boleh menjatuhkan dia. Kita tak nak macam tu.
tolong orang-orang keliling-keliling orang yang kita sanjung ni, tolong persiapkan diri anda dengan maklumat yang betul juga, maklumat yang tepat, dapatkan kemahiran, dapatkan kefahaman yang betul sebelum korang menyuntik ideologi ataupun bisikan-bisikan pada orang-orang ni. Sebab kadang-kadang orang-orang ni kan, dia mengharapkan orang keliling dia bagi information yang betul pada dia, leader kita ni. Kalau korang bagi maklumat tak betul, apa benda dia cakap je tak betul. Okay, alright, aku rasa tu saja benda yang aku nak share. Aku harap korang faham. So key point dia ialah, walaupun korang sudah divaksin, COVID masih boleh tumpang korang untuk jangkiti orang lain. Jadi walaupun korang dah ambil vaksin, korang jangan ingat, saya dah ambil vaksin, patutnya saya bolehlah pergi balik kampung. Engkau boleh tidak sakit sahaja. Bila kau ambil vaksin ni, engkau telah mengelakkan diri kau daripada, menyelamatkan diri kau daripada tidak sakit. Faham tak? Dia bukan untuk mengelakkan kau daripada COVID tu. Bila dia nampak kau, dia lari. Tak, bukan. COVID tu dia nampak kau, dia jangkit juga. Tapi bila dia dah masuk dalam kau, alamak, dah ada vaksin, dia pun gagal lah dekat situ kan. Memang dia dapat jangkiti kau, tapi dia gagal lah. Dia tak gagal menyakiti kau. Kau tak jadi sakit. Faham tak? Tu bahasa senang dia. Tapi dalam masa dia menjangkiti kau tu, engkau boleh menyampaikan benda tu pada orang lain. Kalau engkau tak ikut SOP, tak pakai mask, tak pakai sanitizer dan sebagainya, kau boleh menyampaikan virus tu pada orang lain. Itu yang kerajaan nak block ni. Dan sekarang ni ada varian baru yang vaksin tu tak mampu nak handle lagi. Vaksin yang kita dah ambil ni, yang sejuta orang dah ambil tadi tu kan, tak mampu nak handle lagi tu vaksin, varian baru tu. Disebabkan itulah maka kerajaan buat PKP 3.0. So aku harap korang faham lah. Aku harap korang faham. Jangan marah-marah, jangan tenang, relax. Kita semua nak selamat. Kita semua nak tenang, kita semua nak bekerja kan. Aku tahu ekonomi dan sebagainya, tekanan ekonomi, orang berniaga dan sebagainya, aku faham. Tapi itu ialah cerita yang berlainan dan perlu diuruskan secara berlainan. Kita jangan nak kapuh sekali dan kita cakap kat kerajaan, selesaikan benda ni. Tak. Kita sendiri kena ambil tanggungjawab lah. Apa yang kita boleh tolong, kapasiti kita kan, sebagai orang biasa, orang awam. Engkau kerja sebagai apa? Apa yang kau boleh tolong dalam situasi ni? Jangan kita ambil dan kita serah je semua, suruh orang lain yang handle. Janganlah macam tu. Kita lah tengok apa benda aku boleh buat untuk tolong situasi ni. Dan pada masa ni ialah untuk aku, untuk tolong untuk tolong menjayakan benda ni ialah stay dekat rumah. Stay dekat rumah, jaga SOP. Alright, itu saja benda yang aku nak kongsi. Harap-harap benda ni bermanfaat untuk korang. Semoga korang semua dapat manfaat daripada video ni lah. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Bye-bye.